warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustazah Nur Azrina binti Osman untuk pengukuhan hadis tingkatan 5. Bagi kali ini kita akan membuat pengukuhan bagi tajuk hadis yang pertama bagi tingkatan 5 pendidikan Islam, iaitu pelajaran 7, setiap orang ialah pemimpin. Di mana pada kali ini kita fokuskan kepada kefahaman hadis. Jadi ada 4 standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar. Pertama, menyatakan terjemahan hadis, menerangkan tanggungjawab golongan pemimpin, suami, isteri, pekerja dan anak. Yang ketiga, merumuskan pengajaran hadis dan menghubung kaitkan dengan kehidupan. Dan yang keempat, bertanggungjawab dalam kepimpinan secara beradab dan istiqamah. Jadi insya-Allah kita cuba sama-sama untuk capai keempat-empat standard pembelajaran pada hari ini. Seterusnya kita akan lihat fokus untuk bidang hadis, iaitu maksud potongan hadis, tanggungjawab setiap pemimpin, nasihat Luqmanul Hakim dan pengajaran hadis. Jadi insya-Allah untuk tajuk setiap orang adalah pemimpin, jika pelajar memberi fokus kepada 4 tajuk ataupun isi ini, insya-Allah pelajar dapat menguasai tajuk hadis bidang hadis ini dengan baik. Kita pergi kepada panduan ataupun cara untuk menjawab soalan mengikut kata tugas. Kata tugas bagi nyatakan ataupun senaraikan yang bernilai 1 markah. Pelajar boleh menjawab 1 atau 2 patah perkataan sahaja, kecuali bagi soalan definisi yang membawa kepada 2 markah. Bagi soalan jelaskan, di mana markahnya adalah 2 markah, pelajar boleh menjawab menggunakan ayat lengkap, iaitu 3 patah perkataan ke atas. Ayat lengkap maksudnya ayat yang sudah difahami lengkap. Yang ketiga, bagi kata tugas terangkan, huraikan, membawa kepada 2 markah ataupun 4 markah. Jadi pelajar perlu menjawab dengan isi dan juga huraian, atau boleh dan gunakan kata hubung kabus, kerana, agar, bagi, untuk, supaya, bagi menyambung huraian isi tersebut. Jadi insya-Allah bila mana pelajar menjawab menggunakan panduan ini, insya-Allah pelajar dapat menulis jawapan dengan betul dan baik. Okey. Kunci jawapan mudah KBKK. Di sini Ustazah nak kongsi beberapa kunci jawapan mudah yang boleh diguna pakai untuk beberapa soalan yang lebih kurang sama. Bagi soalan faktor sebab punca berlaku, pelajar boleh gunakan ITK, iman yang lemah. Mengapa perkara tersebut boleh berlaku? Mengapa pergaulan bebas berlaku di kalangan remaja? Boleh gunakan dia punya kunci jawapan ini. ITK, iman yang lemah. T, terpengaruh dengan rakan. K, kurang didikan agama. Ini kunci jawapannya. Yang kedua, cara mengekalkan keamanan, perpaduan, keharmonian. Pelajar boleh gunakan kunci jawapan 3S. S pertama, senyum atau salam, sedekah dan sapa. Contohnya, bagaimanakah cara memastikan agar kelas anda berada dalam keadaan harmoni? Pelajar boleh gunakan 3S ni lah. Salam, maksudnya sentiasa bersalaman dengan rakan-rakan, ataupun boleh gunakan sapa, sentiasa menyapa rakan-rakan semasa berjumpa dengan mereka. Jadi boleh gunakan kunci jawapan ini untuk soalan cara mengekalkan keamanan, perpaduan, keharmonian ni. Ini namanya kunci jawapan mudah ya. Kenapa? Sebab boleh gunakan dalam pelbagai soalan. Lebih kurang sama je jawapannya. Bagi soalan tentang kebaikan, hikmah, kelebihan pada diri dan masyarakat. Pada diri ni boleh guna sajimar. Sayangi oleh Allah. Jiwa menjadi tenang. Marwah dipandang tinggi.
Dan pada masyarakat, kebaikan, hikmah ataupun kelebihan untuk masyarakat, gunakan me. Masyarakat hidup aman. I. Ekonomi masyarakat berkembang maju. I. Imej masyarakat dipandang tinggi. Okey. Bagi keburukan, akibat atau kesan ataupun soalan implikasi pada diri, boleh gunakan benjimar. Benci oleh Allah, jiwa menjadi tidak tenang atau kacau bilau, maruah dipandang rendah. Bagi keburukan, akibat, kesan ataupun implikasi kepada masyarakat, pelajar boleh gunakan me juga, tetapi negatifkan. Contohnya, masyarakat tidak aman ataupun kacau bilau. Ekonomi masyarakat mundur. Imej masyarakat dipandang rendah. Okey. Ini kunci jawapan bagi soalan kebaikan dan juga keburukan. Jadi semua kunci jawapan ini kalau pelajar boleh ingat, insya-Allah apa sahaja jawapan yang lebih kurang sama, pelajar boleh gunakan kunci jawapan tersebut. Bagi soalan langkah usaha, cara, cadangan mengatasi, tindakan menangani, membasmi, membendung ataupun mengelak, pelajar boleh gunakan. Bagi meningkatkan diri, gunakan SMQ ni, solat, menuntut ilmu, qiyamul lail. Bagi orang lain, langkah atau usaha untuk orang lain, boleh gunakan menasihati rakan, melaporkan kepada pihak berkuasa, mengajak supaya rakan ni bertaubat. Ni untuk orang lain. Bagi soalan untuk elak, cara nak elak, boleh letakkan tingkatkan amalan sunat dan wajib, hadiri majlis ilmu, berkawan dengan orang soleh. Jadi insya-Allah ini antara kunci jawapan mudahlah bagi soalan-soalan yang Ustazah nyatakan dah tadi bentuknya. Kita akan lihat bagaimana memahami dan menulis jawapan mengikut kehendak soalan. Okey, bagi soalan hadis ini, kalau boleh pelajar kena faham potongan-potongan hadis dan maksud hadis tersebut dengan baik. Contohnya, potongan hadis ra'in yang membawa maksud pemimpin. Mas'ulun, bertanggungjawab. Imamun, imam. Baiti zaujiha, rumah tangganya. Wal qadimu, pekerja. Mali abihi, harta benda ayahnya. Sebab kemungkinan soalan akan keluar tentang potongan ataupun dia akan gariskan hadis tersebut dan diminta kita nyatakan maksud potongan hadis berikut. Jadi nak tak nak, pelajar perlulah memahami hadis dengan baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh soalan. Ingat lagi yang Ustazah nyatakan tadi tentang panduan nak menjawab soalan. Kita tengok kata tugasnya adalah jelaskan. Jadi kita tahu bahawa pelajar perlu menulis ayat lengkap mengandungi 3 patah perkataan ke atas ya. Contoh soalan ni, jelaskan 2 tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. Nilai markahnya adalah 4. Jadi bagaimana hendak menulis jawapan seperti ini? Pertama, ambil dulu kata kunci soalan, iaitu 2 tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. Masukkan ialah, titik bertindih, dan pelajar terus menulis jawapan di bahagian bawah. Dia minta 2, jadi tulis 2 ataupun lebih, tidak ada menjadi masalah. Contoh jawapannya, 2 tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat ialah berlaku adil dan menghapuskan kezaliman. Yang kedua, menegakkan syariat Islam. Jadi, ingat ini ayat lengkap yang boleh difahami, jelas boleh difahami. Jadi, insya-Allah pelajar akan mendapat 4 markah jika menulis jawapan seperti mana yang telah Ustazah bercontoh ini. Okey, soalan seterusnya tentang terangkan akibat sekiranya seseorang itu tidak melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Jadi di sini ingat kata tugaskan terangkan, yang pelajar perlu menulis isi dan juga huraian. Tidak diminta berapa, jadi tulis 1 isi dan huraian pun mencukupi kerana markahnya 2 sahaja. Okey, bagaimana hendak menulis jawapannya? Jangan lupa ambil semula kata soalan, kata kunci soalan akibat sekiranya seseorang itu tidak melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Ialah titik bertindih. Isinya, hilang kepercayaan manusia terhadapnya kerana huraiannya
lalai dengan tugas yang diberi. Jadi ada isi dan huraian. Bagi kata soal, terangkan. Okey, seterusnya kita akan lihat bagi panduan menjawab soalan pengajaran hadis, di mana di sini saya sudah sediakan formulanya, iaitu P pendahuluan, I isi, suka ini adalah penyambung supaya, untuk, kerana, agar. H ni adalah huraian. Contoh-contoh huraiannya seperti mentaati perintah Allah, dipandang mulia, bahagia dunia akhirat, mendapat keredaan Allah, diberkati Allah, dimasukkan ke dalam syurga, mendapat pahala, jiwa tenang dan aman. Okey, ini hanyalah contoh-contoh huraian yang boleh pelajar gunakan sewaktu menjawab soalan huraian bagi pengajaran hadis. Okey. Jadi contoh soalannya seperti ini, terangkan dua pengajaran hadis. Ingat ya, hadis ini berkaitan dengan tanggungjawab pemimpin ya. Jadi kita boleh letak, kita hendaklah, ni perlu letak ya, apa isinya? Menyedari bahawa setiap individu berperanan, huraiannya, sebagai pemimpin yang akan dipertanggungjawab di akhirat kelak. Okey, ni pengajarannya ada isi dan huraian 2 markah. Ingat, soalan terangkan dia minta 2. Tapi ini soalan pengajaran hadis. Jadi perlu ada pendahuluannya. Kita hendaklah isinya memelihara dan melindungi anggota keluarga. Huraiannya agar selamat di dunia dan akhirat. Huraian ada 2 isi dan juga 2 huraian. Jadi insya-Allah kalau pelajar menjawab menggunakan panduan tadi, iaitu pendahuluan, isi, masukkan penyambung suka dan juga huraian. Jadi insya-Allah pelajar akan mendapat markah penuh bagi soalan pengajaran hadis ini. Okey, seterusnya kita lihat kepada apa dia lagi yang belum lagi. Tentang soalan kemahiran berfikir aras tinggi, di mana soalan ini ada satu stimulus ataupun penyataan. Islam mewajibkan anak-anak supaya berbakti kepada ibu bapa. Jadi faham kan? Islam mewajibkan anak-anak berbakti kepada ibu bapa. Soalannya, huraikan pendapat anda tentang kewajipan tersebut. Okey, di sini Ustazah kongsikan kerangka kebat, iaitu di sebelah kiri ada formula dan di sebelah kanan pelajar boleh merangka jawapan. Formula, ingat, kebat perlu ada isi, perlu ada huraian, huraian lengkap dan juga kesimpulan. Contohnya, bagi formula isi perlu ada masukkan pendahuluan dan isi. Pada pendapat saya, isi Ustazah, ibu bapa bertanggungjawab untuk menjaga anak-anak. Saya masukkan suka untuk huraian seperti mendidik dan memberi pendidikan kepada mereka sehingga dewasa. Huraian lengkap saya, kesannya, anak-anak akan membalas jasa ibu bapa dengan sentiasa mentaati mereka. Kesimpulan, oleh itu, pendahuluannya, kita hendaklah berdoa kepada kedua ibu bapa agar mereka mendapat ganjaran syurga di akhirat kelak. Okey, bila dah dapat menulis rangka jawapan kebat, pelajar hendaklah menulis jawapan kebat di dalam kertas dalam 1 perenggan. Jangan menulis mengikut poin. Nanti pelajar boleh hilang markah. Kalau tulis dalam poin, pelajar hanya berjaya mendapat 1 markah walaupun dah lengkap. Jadi, petua ataupun cara nak menjawab soalan kebat, tulis dalam 1 perenggan seperti mana yang telah Ustazah keluarkan daripada rangka jawapan tadi, dan tulis dalam bentuk 1 perenggan sahaja, di mana terdapat isi, huraian lengkap dan juga kesimpulan dalam jawapan kebat tersebut. Jadi bagi soalan kebat, pelajar hendaklah mengenal pasti apa kehendak soalan sebelum menjawab. Jadi itu sahaja. InsyaAllah pelajar boleh gunakan panduan yang telah kita pelajari tadi untuk menjawab sebarang soalan dan sentiasa berlatih ataupun cuba menjawab pelbagai soalan bagi setiap tajuk, di mana yang seperti mana yang telah kita bincangkan tadi, beberapa soalan yang
berkemungkinan keluar bagi tajuk setiap orang adalah pemimpin bidang hadis ini. Jadi insya-Allah semoga bermanfaat untuk semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi.